Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih pada Tia, terima kasih pada Kak Rozi dan seluruh tim Rumah Ngaji Negeri Johor. Terima kasih pada kakak, terima kasih pada makcik-makcik, hajah-hajah juga, abang-abang, adik-adik yang diberikan Allah kelapangan dan mudah-mudahan keberkatan menerusi majlis rumah ngaji pada hari ini. Apa yang akan berlaku insya-Allah jam 3 suku nanti kita akan lebih faham apa makna ngaji. Satu perkara yang unik, saya lihat banyak yang menganjurkan satu program, mereka menamakan organisasi mereka dengan tadabbur. Tetapi menariknya, Tia, Kak Rozi menamakan organisasi yang menggerakkan majlis-majlis Al-Quran ini sebagai ngaji. Dan insya-Allah, saya mengharapkan apa yang bakal saya bentangkan akan membawa makna kepada perkataan ngaji. Ngaji ini bukan sekadar membetulkan tajwid. Tetapi ngaji ini maknanya kena belajar lebih lagi. Kena belajar lebih lagi. Maksudnya, dalam proses berinteraksi dengan Al-Quran, tidak semua ayat-ayat Al-Quran memberikan kepada kita satu kefahaman, dua kefahaman, bahkan kekadangnya 5 kefahaman, 5 perspektif, 5 cara pandang, 5 pendapat, yang kesemua pendapat-pendapat itu boleh diterima, wajar dihormati dan tidak boleh untuk kita cemuh sekali-kali. Jadi, bila kita belajar daripada satu orang ustaz dalam satu majlis Al-Quran, Ustaz A kata ini pendapat kepada ayat berkenaan. Ya. Lalu kita sebagai pelajar, kita meyakini bahawasanya ayat yang sama boleh ada pendapat yang berbeza. Maka janganlah kita terlalu cepat, ya, terlalu gopoh untuk mengatakan ayat ni hanya satu makna. Ayat ni hanya 2 makna. Hanya kerana 2-3 majlis sahaja baru kita hadiri. Hanya kerana 1-2 guru sahaja baru kita hadiri. Hanya kerana baru belajar daripada Ustaz Syahari, maka kita merasakan ayat itu hanya 1-2 makna macam Ustaz cakap. Macam Ustaz cakap. Tetapi sebenarnya dalam dunia tafsir, ya, ibu-ibu, akak-akak yang saya sayangi, selamat datang ke dalam dunia tafsir. Kenapa tafsir ni tak pernah selesai ditulis? Bahkan bila ditulis oleh satu orang, kekadang berjilid-jilid. Bukan satu surah, satu muka surat. Itu Quran terjemahan. Tetapi satu surah kekadangnya, satu ayat kekadangnya 2-3 muka surat. Sebab apa? Kerana penulis menghargai pelbagai pendapat. Dan seolah-olah kita tak boleh nak kata pendapat A betul, pendapat B salah. Kerana masing-masing ada sandaran. Masing-masing ada kaedah yang mewajarkan pendapat itu menjadi pegangan orang awam seperti kita. Jadi bagi saya, bila ada orang tegur kita, saya dengar pendapat lain. Saya rasa pendapat yang anda pegang kurang tepat. Pendapat yang saya pegang lebih tepat. Okey, dia nak kata dia lebih baik, itu cerita dia. Tetapi cerita kita adalah, saya kena ngaji lagi ni. That is the moment we are defining ngaji. Saya kena ngaji lagi ni. Hanya kerana kita baru tahu adanya pendapat lain, maka ia sepatutnya menyebabkan kita kena belik lagi beberapa kitab. Tanya lagi beberapa orang guru. Dan inilah yang bagi saya lah juga terangkum maknanya pada ngaji. Okeylah. Hari ini kita nak teruskan perjalanan kita. Saya sudah lupalah berapa siri kita mendekati kepribadian, pemikiran dan kepimpinan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, ya. Tetapi ini adalah siri yang keseterusnya, kesinambungan daripada minggu lepas, surah yang ke-38, surah Sad, dan hari ini kita akan mengambil ayat 34 hingga 40, maknanya kita menutup tirai kisah Nabi Sulaiman dalam surah Sad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita semua pastikan ada Quran, bukan sekadar bergantung pada slide, sebab saya akan banyak melihat juga ayat-ayat lain.
Jadi susah kalau bergantung 100% pada slide saya, tetapi akak-akak tak ada Al-Quran di hadapan anda. Maka sebaik-baik adab dalam majlis Al-Quran, jangan kita dengar majlis Quran ni sambil tidur, ya, sambil buat kerja lain. Ya, maka sebaik-baik interaksi dan adab tadabbur adalah bila kita mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, sekurang-kurangnya masa saya bacakan ayat Quran. Masa saya hurai, nak tidur tu tak apalah. Tetapi semasa ayat Quran dibacakan, adab. Kita hendaklah duduk dalam keadaan yang baik ataupun berdiri kalau kita berdiri dan tidak melakukan apa-apa melainkan mendengar dengan teliti. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar elok-elok. So selepas saya baca ayat Quran tu tak apalah nak buat apa-apa pun. Ya, tetapi sebaik-baiknya fokus anda kekal sampai jam 3. Kita start pukul 25 minit tadi, maka 35 minit lebih kurang. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita pergi terlebih dahulu pada ayat-ayat Allah dan terjemahannya lebih kurang. Ya, ayat-ayat Allah sempurna, terjemahan lebih kuranglah. Okey. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Dan sesungguhnya kami telah menguji berkali-kali Sulaiman. Menguji berkali-kali. Bukan sekali, berkali-kali. Dan kami jadikannya wa alqaina ala kursiyihi, kami jadikan ada sesuatu yang ada di atas kursinya, di atas kerusi pemerintahannya, di atas arash baginda. Apa yang ada di situ? Jasadan, satu jasad, satu tubuh. Jasadan. Thumma anab, dan kerana jasad itu ada di atas kursi singgasana Nabi Sulaiman, siapanya letakkan? Allah Ta'ala letakkan. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan menguji Nabi Sulaiman. Fatanna. Bukan sekali, berkali-kali ia berlaku. Fatanna. Menguji. Lalu bila melihat jasad berkenaan, Nabi Sulaiman menjadi anab. Anab, bukan anam ya, anugerah nasyid Malaysia kemarin, tetapi anab, iaitulah baginda bergegas kembali beristighfar. Baginda begitu cepat memohon ampun dan bertaubat. Jadi walaupun Nabi ini Rasul yang maksum, tetapi sikap baginda yang kerap beristighfar adalah teladan untuk kita. Kita memang kata Rasul-Rasul ini maksum kalau ada fitnah, khususnya daripada sumber-sumber Israiliyat. Tetapi Nabi itu sendiri hubungan dengan Allah, Allah rakamkan bagaimana Nabi-Nabi ini berhubung dengannya, selalu sangat istighfar, selalu sangat bertaubat. Jadi ayat 34 tafsirannya adalah sesuatu yang dilihat oleh Nabi Sulaiman, bukan kuda perang ya, macam minggu lepas. Minggu lepas kita dah bincang pasal kuda perang yang menyebabkan baginda teringat kepada Allah Ta'ala. Ya, lalu baginda bergegas untuk menunaikan solat. Ataupun baginda melihat kuda lebih memantapkan imannya kepada Allah. Ada 2-3 tafsiran kita bincang pada minggu lepas. Tetapi ayat 34 bukan tengok kuda, tetapi ada satu jasad di atas singgasana yang menyebabkan baginda astaghfirullahalazim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Barangkali itu antara lafaz-lafaznya. Seterusnya ayat 35. Qala rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah kemampuan pada pelajar-pelajar saya boleh hafal doa 35 ni. Doa yang sangat memberikan kekuatan dan semangat pada kita. Sebelum mati ada legasi. Sebelum saya mati ada legasi ditinggalkan pada anak cucu cicit kita. Dan apakah legasi berkenaan? Harta, rumah kaya, kereta banyak, produk kecantikan, beg tangan mahal, iPhone mahal, atau apa? Apa legasi patut kita tinggal sebelum kita mati? Min ba'di, selepas kita tak ada, apa yang patut kita tinggalkan? Jadi ayat 35 akan mengajar kita sebentar lagi. Jadi doa Nabi Sulaiman berbunyi seperti berikut. Wahai Tuhanku, ampunkanlah aku.
Maknanya apa? Ayat 34 menyebabkan ayat 35. Ayat 34 ada jasad atas singgahsana. Nabi melafazkan Rabbighfirli. Bila lihat jasad berkenaan, Nabi melafaz Rabbighfirli. Dan tidak cukup sekadar memohon ampun agar selamat di hari akhirat. Baginda juga memohon dalam doanya aspek keduniaan, iaitulah kerajaan dan kekuasaan serta pemerintahan. Wahabli mulkan, Tuhan anugerahkanlah kepada saya kerajaan yang tidak engkau berikan kepada orang-orang selepas saya, yang tidak layak, yang kalau diberi pada orang selepas saya, la yang bagi, mereka tidak mampu untuk memegang pemerintahan berkenaan. Maka kurniakanlah pada saya, kerana saya mampu. Saya sudah membuktikan padamu saya mampu. Setiap kali diperluaskan kerajaan, saya bersyukur. Orang lain belum tentu. Maka anugerahkanlah kepada saya, kerana saya mempunyai 3 perkara, kata Ibnu Ashur rahimahullah. Yang pertama, saya ada an-nubuwah. Yang kedua, saya ada al-hikmah. Yang ketiga, saya ada al-ismah. Yang pertama, saya ada nubuwah. Yang kedua, saya ada al-hikmah. Yang ketiga, saya ada al-ismah. Saya diberikanmu kenabian, maka mustahil dalam pemerintahan saya akan berlaku perkara-perkara melanggar syarak, sebab saya sendiri adalah tok guru yang memastikan pemerintahan ini adalah syariah compliance. Pemerintahan ini adalah Islamik. Nombor 2, saya diberikan hikmah. Saya bukan hanya faham agama dan tahu ajaran Taurat, haram halal dalam kitab suci Taurat dan dalam kitab suci Zabur yang diturunkan pada ayahanda saya, tetapi saya juga adalah orang yang kompeten dan profesional dalam selok-belok pemerintahan. Ini makna hikmah. Orang senang dengan cara saya memerintah. Orang senang bukan saya boleh hanya mengajar agama, tetapi saya boleh mentadbir dengan profesional. Dan yang ketiga, saya diberikan olehmu ismah. Saya dipelihara olehmu, wahai Allah. Terjamin untuk tidak melakukan dosa besar dan dosa kecil. Jadi ini sebutan Ibnu Ashur untuk kita lebih faham, supaya kita tidak berkata Nabi Sulaiman mementingkan diri sendiri dengan doa gila kuasa segelintir orang kata macam tu. Saya ni macam mana nak naik jawatan, Ustaz? Saya nak naik pangkat, saya tak suka orang tu naik pangkat. Ada tak ayat Quran saya boleh baca, Ustaz? Dia nak mempergunakan ayat Quran untuk naik pangkat supaya orang yang berhak tak dapat pangkat berkenaan. Ma'adallah. Kalau dah niat jahat tu, jangan guna ayat Quran. Dan nak naik pangkat tak perlu baca ayat Quran seperti ini. Sepatutnya bila kita nak naik pangkat, kita mohon pada Allah agar bersihkan dulu hati kita daripada hasad dengki. Bersihkan hati kita daripada cintakan dunia. Dan doa Nabi Sulaiman ini memang telah menyebabkan baginda naik pangkat, tetapi bukan ia bermaksud doa naik pangkat. Doa ini menyebabkan Nabi Sulaiman naik pangkat. Bukan sekadar dari sudut menjadi pemerintah luar biasa, bahkan naik pangkat di sisi Allah Ta'ala. Kerana baginda dapat gelaran baru di hujung ayat nanti, ayat 40. Ya, baginda naik pangkat di sisi Allah. Kita naik pangkat di tempat kerja, belum tentu naik pangkat di sisi Allah. Ada orang naik pangkat di sisi Allah, tetapi tidak naik pangkat dari sudut kredibiliti kepimpinannya. Kita tak nampak dia orang yang begitu itqan dalam kerja-kerjanya. Jadi subhanallah, Nabi Sulaiman ni dua-dua sekali. La yanbaghi li ahadin min ba'di. Jangan biarkan orang-orang selepas saya mempunyai pemerintahan sehebat saya. Maka doa ini mengajar kita, Nabi Sulaiman sangat berharap agar dunia ada satu model pemerintahan Islam. Dunia ni tidak pernah ada satu bentuk pemerintahan yang luar biasa. Maka Nabi Sulaiman mohon pada Allah agar sejarah manusia ni bukan hanya zaman sebelum Nabi Sulaiman. Kita ni pun manusia, sampai hari kiamat akan ada manusia. Jadi seluruh manusia yang tertanya-tanya, apakah model pemerintahan yang baik? Jadi kita bukan sekadar boleh kata pemerintahan Islam, tetapi kita boleh kata pemerintahan Islam gaya Nabi Sulaiman.
Kamu lihat zaman Nabi Sulaiman, apa bentuk rezeki Allah Ta'ala bagi bila pemerintahnya benar-benar committed untuk menegakkan Islam. Ingat ya, pemerintahan Islam, keadilan Islam, kemenangan Islam adalah kemenangan kemanusiaan. Kemenangan Islam adalah kemenangan keadilan. Kemenangan Islam adalah kemenangan kebajikan. So, sebentar lagi anda akan dibawa kepada babak-babak Nabi Sulaiman berkebajikan kepada rakyat jelata dengan kurniaan Allah kepada baginda. Maka dengan karakter ini, wahai Allah, aku berani untuk bertambah saiz pemerintahanku daripada S kepada L, kepada double XL, kepada triple L. Aku bersedia. Kau kurniakanlah. Aku sudah buktikan padamu. Bila aku nampak semut, aku lafazkan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Bila Arash Balqis berada di hadapan mataku, aku tidak meninggalkanmu, wahai Allah. Aku lafazkan hadha min fadli Rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur. Jadi baginda mengakhiri doa ini dengan memuji Allah, innaka antal wahhab. Engkau sangat mudah dan bersangatan dalam hal-hal memberi, tidak berkira dalam pemberian. Kurniakanlah. Supaya apa? Okey, kita kena ada sangka baik kepada Rasul bila berdoa seperti ini. Jangan kata ini doa gila kuasa. Kita kena kata kerana doa inilah manusia sampai bila-bila hari kiamat, sejak daripada Adam sampai hari kiamat, kalau manusia nak cari model pemerintahan yang adil dan saksama, kalau orang Islam mencari-cari makna negara Islam, mereka kena belik cerita Nabi Sulaiman dalam Quran. Itu model negara berkebajikan. Itu model negara rahmah. Itu model badatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Itu model negara Islam. Di mana pencapaian yang dilakukan oleh kerajaan Palestin adalah pencapaian yang tidak pernah dicapai oleh sesiapa pun sebelum Nabi Sulaiman dan selepas Nabi Sulaiman. InsyaAllah nanti anda akan diberitahu ada dua makhluk yang menjadi kaki tangan kerajaan Palestin di bawah zaman Nabi Sulaiman. Dan dua makhluk ini tidak lagi menjadi kaki tangan mana-mana pemerintah. Ada dua makhluk hanya setia kepada Nabi Sulaiman, dan dua makhluk berkenaan tidak pernah ada rekod berkhidmat sebagai penjawat awam, sebagai orang yang bekerja dengan mana-mana raja, sama ada raja yang baik atau raja yang tidak baik. Firaun tak pernah ada kaki tangan dua berkenaan. Sebagaimana Nabi Daud sendiri, Zulkarnain sendiri, tidak pernah ada dua makhluk ini tunduk kepada beliau. Ini adalah bukti Allah kurniakan kerajaan kepada Nabi Sulaiman. Allah mustajabkan doa ayat 35. Jadi ini doa yang baik. Kalau doa yang tak baik, mana mungkin Allah mustajabkan? Fastajaba lahu. Lalu Allah mustajabkan doa ini kerana doa ini adalah asbab kepada kebaikan seluruh dunia. Kerana doa inilah seluruh dunia mendapat kebaikan daripada Nabi Sulaiman punya pemerintahan. Dan dunia ada role model. Mereka tak perlu meraba-raba cari role model. Mereka tak perlu tengok pemerintahan Donald Trump. Mereka tak perlu tengok pemerintahan orang-orang kafir yang lain. Bahkan mereka tak perlu meraba-raba untuk cari bentuk pemerintahan yang hebat, melainkan kisah Nabi Sulaiman dan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah Islam daripada bumi Madinah. Jadi itu ayat 35. Siapa dua makhluk tu, tunggu. Anda akan dapati kerajaan hebat pada waktu ini pun dua makhluk tu tak tunduk pada beliau. Tak tunduk pada mereka. Lalu dengan doa inilah baginda dikurniakan makhluk yang pertama, angin. Makhluk yang kedua, syaitan. Beritahu saya hari ini, ada tak pemerintah yang dikurniakan Allah angin? Dan ada tak pemerintah yang ditundukkan kepadanya syaitan? Jawapannya tak ada. Dan beritahu saya, ada tak nabi-nabi sebelum Nabi Sulaiman yang menjadi pemerintah dunia? Katakan Nabi Daud, katakan Zulkarnain, katakan sesiapa pun sebelum Nabi Daud dan selepas Nabi Daud, sebelum Nabi Sulaiman dan selepas Nabi Sulaiman, yang dikurniakan dua orang makhluk ini, angin, dan yang kedua adalah syaitan. Jadi kita lihat ayatnya. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. Allah kurniakan angin yang asalnya kuat, taufan. Ya, surah Al-Anbiya kata apa? Ayat 81, asifatan
boleh memberikan ribut taufan angin kencang, mengeluarkan pokok daripada muka bumi. Maknanya angin Nabi Sulaiman ni ada dua function. Satu untuk menyerang musuh-musuh yang nak menyerang Palestin. Subhanallah. Siapa nak serang Palestin? Nabi Sulaiman hanya perintahkan kepada angin untuk menyerang balas sebelum mereka menyerang. Tetapi angin yang sama akan menjadi sangat rukha. Angin yang sama akan jadi sangat rukha. Perkataan yang tak berulang di dalam Al-Quran. Faraid. Rukha ni tak ada dalam Quran kecuali dalam surah Sad ayat 36. Ia menunjukkan nikmat ini tidak berulang kepada sesiapa melainkan hanya pada Nabi Sulaiman. Angin yang kencang, yang ganas, wal mursalati urfa. Ya, fal asifati asfa. Ya, angin yang sangat kuat tiba-tiba menjadi lembut dan jinak kepada Nabi Sulaiman. Jadi function yang pertama menyerang musuh, function yang kedua memperjalankan Nabi Sulaiman ataupun postman. Ya, grab Nabi Sulaiman nak bawa kebaikan ke seluruh dunia. Kemudian yang kedua ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman adalah syaitan. Allah tak kata jin sahaja. Ya, kalau dalam surah yang kita kupas pada minggu-minggu sebelum ini, surah Sabah, Allah sebut jin. Tetapi dalam surah Sad Allah sebut syaitan. Hatta syaitan yang engkar terpaksa tunduk dengan terpaksa. Mereka tak nak tunduk pada manusia. Bahkan mereka derhaka pada Allah. Sebab tu Allah sebut syaitan. Yang berasal daripada perkataan syatana. Engkar, melampaui batas. So, bila Quran kata syayatin, kulla banna'in wa ghawwas, makna syaitan itu walaupun kafir, jin yang kafir, tetapi mereka tak boleh lari daripada Nabi Sulaiman. Kulla banna'in wa ghawwas. Dan syaitan itu ada dua jabatan. Satu jabatan banna untuk membuat binaan-binaan yang hebat, luar biasa, menakjubkan. So, ada kumpulan jin yang akan membuat binaan-binaan yang sudah kita bincang sebelum ini dalam surah Sabah. Maharib, tamathil, jifan dan seumpama dengannya. Ghawwas adalah terjun ke dalam lautan. Subhanallah. Apa dalam laut? Kita tak tahu kalau kita jarang menyelam. Termasuk aku yang bercakap ni lah. Tak tahu, tak ada pengalaman. Tetapi bila tengok National Geography, ya, kita boleh lihat betapa banyak perkara-perkara lu'lu' dan marjan yang sangat berharga. Mutiara, permata-permata yang manusia jual dengan jutaan ringgit, rupa-rupanya ditemui di dasar lautan. Dan macam-macam benda boleh ditemui di dasar lautan. Makin dalam menyelam, makin banyak benda menakjubkan ditemui. Dan manusia tak boleh buat. Kalau dalam-dalam, teknologi waktu tu barangkali belum mengizinkan. Tetapi jin boleh melakukan. Benda yang manusia tak boleh buat, jin melakukan. Maka pemerintahan Nabi Sulaiman bukan sekadar pemerintahan berasaskan agama, tetapi menerapkan seni bina yang menakjubkan. Dan kerana asbab seni bina dan kejuruteraan lah orang macam Balqis memeluk Islam. Kerana takjub dengan apa yang dilihat. Wa akharina muqarranina fil asfad. Dan yang engkar tidak mahu bekerja kepada Nabi Sulaiman, mereka akan ditambak dan diikat dalam bentuk ikatan gari ataupun tambatan-tambatan tertentu yang bersesuaian dengan sifat syaitan dan jin. Ya, kalau penjara biasanya jin boleh escape begitu saja. So penjara di sini adalah penjara yang bukan penjara manusia, penjara yang bersesuaian, ya, bersesuaian dengan sifat jin yang dibuat oleh Allah daripada percikan api, ya, daripada api. Ya. Jadi kalau kita faham ayat ni, kita tak peliklah apa makna syaitan dirantai, ditambak pada bulan Ramadan. Hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Ini ayat yang menunjukkan Nabi Sulaiman bukan minta perluaskan kuasa untuk dia. Tidak. Dia bukan orang yang mementingkan diri sendiri. Ini berdasarkan Allah Ta'ala kata, kami beri pada kamu apa yang kamu doa, hadza ata'una. Kami beri pada kamu, kami bukan sekadar luaskan kerajaan kamu, kami tunaikan permintaan doa kamu, iaitulah dikurniakan sesuatu yang tidak layak orang-orang selepas saya menanggungnya, menerimanya. Iaitulah angin dan syaitan.
Jadi kami kurniakan pada kamu, bukan hanya untuk kamu. Aku nak tengok apa yang kami kurniakan pada kamu, engkau dapat beri manfaat pada orang lain menggunakan dua makhluk ni. Menggunakan dua makhluk ini, famnun. Famnun ayat 39. Aku nak tengok benaan-benaan jin memberi manfaat pada manusia. Memberi manfaat pada spiritual manusia. Kalau jin itu boleh membina apa saja, aku nak tengok. Adakah masjid dibina? Adakah rumah-rumah kebajikan dibina? Adakah PPRT dibina? Adakah dapur-dapur yang menawarkan makanan-makanan percuma dibina? Adakah bazar-bazar yang memberikan ala-ala, ya, maknanya pasaran-pasaran yang memberikan jualan dengan harga yang murah memudahkan rakyat jelata? Famnun. Maka berikanlah manfaat daripada kurniaan Allah ini kepada manusia. Au amsik. Atau jangan beri. Jangan beri. Tahan tanganmu daripada memberi nikmat dan fungsi ini kepada orang yang bermasalah. Sebagai contoh, tuanku, saya ada keluarga yang tersayang, jauh di Yaman. Tetapi kami tak ada duit, ya, nak bayar kenderaan untuk pergi ke negara berkenaan. Kami dah terpisah lama, tuanku. Nak jejak kasih pun susah. Barangkali, ini hanya contoh saja. Barangkali baginda menundukkan angin sebagai kenderaan membantu mustadafin untuk bertemu dengan orang-orang tersayang. Apa jua yang menyusahkan rakyat, baginda akan gunakan dua makhluk ini. Dan kepada orang-orang yang menipu dan berdusta, cuba nak pelawak Nabi Sulaiman, amsik. Jangan beri kepada mereka. Subhanallah, bighair hisab. Dan inilah ayat pengakhiran yang memberikan kenaikan pangkat kepada Nabi Sulaiman di sisi Allah. Baginda bukan setakat makin disenangi oleh rakyat, tetapi makin dicintai oleh Allah. Sebab tu saya kata pada minggu lepas, cerita yang kedua ini menghuraikan innahu awwab. Nabi selalu sangat kerap beristighfar. Dan kerana baginda sangat mudah awwab, mudah kembali istighfar, anda tengok rezeki yang Allah Ta'ala beri. So, pengajaran paling besar kita dapat hari ini, makin banyak kita beristighfar, insya-Allah Allah mengatur pada kita lebih banyak rezeki. Jangan sempitkan makna rezeki hanya kepada harta. Jangan sempitkan makna rezeki hanya kepada makna duit. Rezeki ini luas dalam pelbagai bentuk. Kebijaksanaan, ilham, idea kreatif, itu rezeki. Ya, apa lagi? Ya, orang yang support perjuangan kita, orang yang taja perjuangan kita, orang yang sanggup keluarkan duit untuk membantu kita membeli kitab, membeli teknologi, sponsor program-program kita, itu pun rezeki. Dan rezeki yang paling besar adalah wahyu. Kita diberikan oleh Allah rezeki dapat hadiri majlis rumah ngaji online. Itu rezeki yang ramai orang lupa. Itu rezeki yang ramai orang lupa. Kita duk sibuk rezeki yang boleh memberikan kesihatan kepada tubuh. Kita duk sibuk dengan rezeki yang boleh memberi sesuap nasi kepada kita dan anak kita. Kita lupa rezeki yang paling besar adalah kepada roh. Iaitulah Al-Quran yang diturunkan adalah rezeki yang paling besar. Sebab itulah cerita selepas Nabi Sulaiman, cerita Nabi Ayub. Sebab cerita Nabi Ayub adalah cerita orang yang hilang kesihatan tubuh, tetapi tidak hilang Allah dalam hatinya. Tidak hilang pergantungan kepada Allah. Adalah nikmat yang paling besar. Khususnya pasca musim pandemik ni. Dengan kadar kenaikan yang membimbangkan, tetapi seseorang yang masih kekal beriman dan yakin pada Allah ada pengaturan, pencaturan yang berhikmah, maka itu sebenarnya rezeki yang paling hebat walaupun anda kehilangan rezeki pendapatan. Okey, jadi Allah Ta'ala berkata, wa inna lahu indana la zulfa. Ini pangkat yang seterusnya, zulfa. Dia makin dekat dengan Allah. Makin aku tambah kuasa, dia makin dekat dengan aku. Makin aku tambah kuasa, dia makin dekat dengan aku. Makin aku tambah potensi dia, dia makin dekat dengan aku. La in syakartum la azidannakum. Sebab itulah bila makin kita rasai Allah beri macam-macam, makin rajin kita sebut alhamdulillah alladhi faddalana ala kathiri min ibadihi almu'minin. Ungkapan Nabi Sulaiman, ungkapan Nabi Daud, sikit-sikit alhamdulillah, sikit-sikit menghadirkan terima kasih pada Allah.
Allah anugerahkan saya sekian-sekian. Sebab ramai orang, saya tak dapat lagi yang ni, saya tak dapat lagi yang ni, saya nak balik benda tu, saya nak balik benda ni, saya nak dia, saya nak dia. Tetapi segelintir orang, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sahaja yang selalu bermindset, alhamdulillah Allah bagi saya ni, alhamdulillah Allah bagi saya itu, alhamdulillah Allah bagi saya ni. Orang yang selalu bersyukur dan beristighfar, Allah akan mengatur pada dia pertambahan nikmat. Makin banyak istighfar, makin banyak tahmid, makin banyak Allah akan mengatur rezeki. Tetapi jangan istighfar nak dapat rezeki. Itu dah lari daripada niat. Bila kita istighfar, Allah akan beri kita rezeki. Itu kefahaman. Jangan istighfar untuk rezeki lebih banyak. Itu niat dah lari. Sebab tujuan istighfar adalah menyesali. Tujuan istighfar adalah untuk bertaubat. Tujuan istighfar adalah untuk menangis, mengenang kesalahan-kesalahan lampau. Tujuan istighfar adalah supaya tidak mengulang karakter yang sama. Ada orang istighfar, tapi hati dia tidak istighfar. Dia tak faham apa yang dia cakap. Sebab dalam kepalanya, istighfar 1000 kali boleh dapat 1000 RM. Tak kena macam tu. Tak betul macam tu. Jadi tujuan istighfar adalah awab. Tujuan istighfar adalah zulfa. Untuk lebih dekat dengan Allah. Ini sunnah Nabi Sulaiman. Ini sunnah Nabi Daud. Ini sunnah Nabi SAW. Okeylah, kita sudah 40 minit mengenai ayat-ayat terakhir tentang Nabi Sulaiman di dalam surah Sad. Nah, saya buka ruang kalau ada soalan yang bermain dalam fikiran anda tentang ayat 34 hingga 40. Walaupun sebenarnya saya tak masuk lagi isi penting. Minta maaf lah. Akak-akak, makcik-makcik semua. Saya tak masuk lagi isi penting. Isi penting kita adalah apa? Pengajaran daripada ayat 34. Apa pengajaran daripada ayat 34? Apa jasadan kat situ? Yang ni kita tak masuk lagi topik kita. Kita baru tafsir, belum tadabbur. Apapun saya buka ruang lah kepada sesiapa, sebab kita guna Zoom, kita bukan Facebook Live. Kita guna Zoom, jadi saya nak hargai pelajar-pelajar. Satu orang boleh bercakap pengajaran atau soalan. Silakan. Salam. Saya tak pasti line saya yang tak okey ke line puan yang tak okey. Boleh dengar Kak, cuma putus-putus. Soalan yang baik. Soalan yang sangat baik. Kalau dalam peristiwa Balqis, jin dah ada ke belum? Jin dah tunduk ke belum? Jin dah main peranan ke belum? Jawapannya ya. Ya. Jawapannya ya sebagaimana yang dianggap oleh Khair NJ itu. Ya. Itu kita punya hud-hud kepada Rumah Ngaji Johor. Jadi peristiwa ni, peristiwa apa? Peristiwa baginda lihat kuda perang. Peristiwa baginda lihat ada jasad. Dah terjawab. Berlaku sebelum ke selepas jin? Maka jawapannya sebelum. Jin ditundukkan. Peristiwa tengok ada jasad atas singgahsana adalah sebelum peristiwa dalam surah Semut, surah dalam Al-Quran yang ke-27. Ya. Jadi walaupun kalau ikut susunan mushaf, kita akan diberitahu jin tunduk pada Nabi Sulaiman dulu. Dia mengangkat arash. Tetapi surah terkemudian, surah 38, baru mention jin tak tunduk lagi, melainkan selepas 2 musibah tu. Tetapi kita faham, Quran memang akan memaparkan surah dan kisah yang tidak mengikut kronologi dengan hikmah-hikmah tertentu. Saya harap menjawab persoalan Kak Ruhidah tadi. Baik. Sebelum yang lain, ada lagi yang rasa terdesak nak tanya soalan segera, boleh saya bagi 5 saat sekarang. Kalau tak, boleh tangguh tanya pukul 3 sekejap lagi. Silakan Puan Ain Harun.
memang syaitan telah ditundukkan Allah kesemuanya pada Nabi Sulaiman, tetapi manusia yang tidak diganggu syaitan, adakah kita kata dah tak buat dosa maksiat? Kenapa manusia buat dosa bulan Ramadan? Itulah jawapan dia. Bismillah. Faham tak Kak? Kalau Kak punya soalan, adakah manusia menjadi baik kerana syaitan ditundukkan pada Nabi Sulaiman? Soalan yang sama. Adakah manusia menjadi baik yang beriman, yang non-Muslim dalam bulan Ramadan? Di mana Nabi berkata, syaitan itu ditambat. Sama ada fizikalnya atau kemampuannya untuk memperdaya telah ditambat. Maka jawapannya tidak. Sebab manusia, walaupun syaitan tak datang, dia ada satu lagi makhluk yang berbahaya. Fatawwa'at lahu nafsuhu. Ataupun surah Yusuf kata, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu'. Hawa nafsu. Jadi syahwat, hawa nafsu ni benda yang memang ada. Allah beri dalam tubuh kita untuk menguji kita. Jadi kalaupun tak ada syaitan, seseorang tetap boleh melakukan dosa dan maksiat. Okey? Ada apa-apa lagi? Okey. Kita nak kongsi pada anda bagaimana pada satu ayat tadi ternyata ada banyak pendapat. Iaitulah persoalan. Kejap, ada komentar daripada Sarina Atan. Asbab pakai face mask kurang saya terdedah bercakap yang bukan-bukan. Oh, macam mana tu? Ini menarik ni. Asbab pakai face mask maka kurang terdedah bercakap yang bukan-bukan. Alhamdulillah lah, maksudnya bila pakai mask tu rasa macam tak nak bercakap lah. Okey, sekarang sebelum kita berpisah, macam dah nak habis dah kan? Rasanya pelik Ustaz cari habis awal lah. Inilah cerita sebenar yang mungkin mengambil masa setengah jam dan maybe tamat 3.5. Minta maaf lah awal-awal. 3 suku ke tengok lah, saya akan cuba elak lah sampai 3.5. Okey, soalan kepada rakan-rakan penonton. Ya, soalan kepada rakan-rakan pendengar segmen Ibrah di Kim FM. Rakan-rakan penonton TV Hijrah. Jasadan tu apa? Jasadan tu apa? Yang kat sinilah para ulama berpecah kepada pelbagai kamp. Dan kita, subhanallah, kerana kajian usaha para ulama tafsir lah, kita dapat lihat kepentingan ngaji. Kepentingan, jangan kamu yakin pendapat kamu yang terbaik, mungkin kena belik lagi pendapat orang lain. Barangkali pendapat mereka lebih kuat, lalu berpeganglah pendapat yang lebih kuat. Tetapi di akhirnya, pelajar ilmu tafsirlah pelajar yang paling banyak berendah diri. Kerana mereka diajar dalam satu ayat ada pelbagai pendapat yang mana setiap pendapat itu punya kekuatan masing-masing, sandaran yang masing-masing. Maka hormati, jangan dicemuh. Apatah lagi kalau pendapat-pendapat itu datang daripada salaf, datang daripada sahabat-sahabat dan para tabi'in. Mungkin kita rasa tak logik, tetapi siapa mereka itu? Takwa mereka, kefahaman Arab, kefasihan mereka. Jadi kita kena reserve sedikit perasaan kita ni. Maka sebab itu, saya akan berkongsi pada anda sekarang tanpa sebarang tangguh masa lagi. Ada 7 pendapat kepada makna ayat 34. Stay with me. Ada 7 pendapat. Saya bukan saja-saja nak kongsi 7 ni. Sebab 2 daripada 7 ni adalah pendapat yang saya nak ajar pelajar-pelajar semua kemahiran menyaring maklumat. Jangan semua benda anda dengar, anda iakan. Walaupun datang daripada orang yang bertitle Ustaz Syari. Anda kena ada kemampuan untuk filter. 2 pendapat pertama ini, kita katakan, Masya Allah, bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Maka 2 pendapat ini kita tolak. Tetapi saya kena sebut, supaya anda belajar kepentingan menyaring maklumat. Manakala 5 pendapat terakhir adalah pendapat yang boleh dipegang oleh orang awam. Mana-mana pendapat anda pegang, anda boleh berpegang. Dia ada pengajaran, dia ada ibrah, dia ada dasar. Okey. Pendapat yang pertama adalah riwayat cerita Israiliyat.
cerita Israiliyat ni ada yang selari dengan Quran, ada yang tidak bercanggah dengan Quran, tetapi kategori 1 dan 2 ini, pendapat 1, pendapat 2 ini adalah dalam kategori yang bercanggah dengan nas-nas Quran yang lain ketika Allah berbicara tentang nabi-nabi. Okey. Pendapat yang pertama ini, jasadan itu adalah iblis yang ada di atas singgasana Nabi Sulaiman dalam rupa paras Nabi Sulaiman. Yang ni kita kata wallahu alam, dan kita minta maaf kita tak pegang pada pendapat tu. Jasadan di sini bukan iblis. Sebab apa? Ceritanya macam ni, dengar elok-elok. Nabi Sulaiman tidak perasan dia punya ramai isteri, dan isterinya daripada pelbagai negara dan pelbagai agama sebelum ini. Jadi bila mereka memeluk Islam demi menjadi isteri Nabi Sulaiman ataupun ditundukkan negeri berkenaan kepada Nabi Sulaiman untuk perjanjian perdamaian, biasalah perkahwinan antara cara untuk penyatuan politik. Maka dia tak perasan ada isterinya yang memeluk Islam secara terpaksa. Dan dalam diam dia menyembah berhala. Maksudnya isteri berkenaan menyembah berhala. Dan ada cerita salah seorang isterinya telah kematian ayah. Ayah dia tu sangat dia sayangi, tetapi telah mati dalam peperangan yang dipimpin oleh ayah Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Dia sangat sayang pada ayahnya. Normal lah anak perempuan teringat-teringat ke ayah. Jadi dia telah membina patung berhala mirip rupa ayahnya dalam bilik. Yalah, Nabi Sulaiman ada isteri, dan normal lah isteri ada bilik sendiri. Katakan Nabi Sulaiman alaihi salam ada 90 orang isteri. Jadi tak semua isteri ini beriman dan bertakwa pada satu tahap yang sama belaka. Maka setiap isteri ada hujurat. Setiap isteri ada bilik-bilik dia. Jadi Nabi Sulaiman tak perasan. Ini riwayat. Nabi Sulaiman tak perasan ada isterinya yang munafik, di mana isterinya menyembah berhala dalam diam. Berhala tu berhala ayah dia. Dan syaitan, iblis telah berjaya memperdaya isteri ini untuk, boleh tak engkau cuba dapatkan cincin daripada suamimu Nabi Sulaiman, aku akan tunaikan permintaan kamu seperti menghidupkan semula ayah kamu. Gitu. Lalu isteri berkenaan, ringkas cerita, telah berjaya merampas cincin, the Lord of the Ring, cincin daripada Nabi Sulaiman, dan menyerahkannya kepada iblis. Lalu dengan cincin berkenaan, iblis memerintah kerajaan Palestin selama 40 hari, dan Nabi Sulaiman tidak boleh memerintah selama 40 hari kerana tercari-cari cincin itu di mana. Lah dia terkejut. Iblis duduk di atas singgasana, tetapi orang-orang keliling, pekerja-pekerja kat sekeliling, tak boleh beza yang mana Sulaiman, yang mana bukan Sulaiman, sebab muka macam Nabi Sulaiman. Tetapi mereka dah ada keraguan. Ini bukan karakter Nabi Sulaiman ni. Jenis arah-arah orang, paksa-paksa orang, memerintah dengan rasuah, memerintah dengan kezaliman. Tapi muka macam Nabi Sulaiman. Lalu seorang ahlul kitab membacakan kitab Taurat. Macam kita lah orang kena histeria, kita bacakan ayat kursi lah kan. Jadi dia akan menggelupar. Dia akan jadi tak sedap duduk. Jadi so-called Nabi Sulaiman, klon ini, iblis ini, bila dibacakan Taurat kepadanya, dia lari pergi ke laut. Melarikan diri ke tempat yang manusia tak boleh kejar. Dan dia telah tercicir dia punya cincin. Dan cincinnya telah ditelan oleh ikan. Ikan mana tak tahu. Lalu jin yang lain yang telah berkhidmat dengan Nabi Sulaiman ketika iblis melakukan kudeta, ketika iblis telah menipu isteri Nabi Sulaiman, jin report kepada tuanku, saya tahu ikan mana ada cincin tuanku. Lalu jin berkenaan pergi pada ikan berkenaan dan dibawa ikan berkenaan kepada Nabi Sulaiman. Lalu dijadikan makanan, dibuka ikan berkenaan, jumpa cincin berkenaan, Nabi Sulaiman kembali kepada pemerintahan. Ma'adallah. Cerita apakah ini? Gitulah kita kata. Panjang, nampak menarik. Tetapi soalan nombor 1. Mana dalil menunjukkan Nabi Sulaiman memerintah dengan cincin? Itu soalan nombor 1. Maka kita kata wallahu alam. Adakah Nabi Sulaiman memerintah ada cincin ke tidak? Sebab Quran sunnah tak sebut ada cincin ke tidak. Yang kedua,
adalah mustahil. Mustahil untuk iblis menukar rupanya kepada rupa Nabi. Itu hujah nombor 2. Iblis tidak boleh menukar rupanya kepada Nabi. Kalau begitu, ramailah manusia akan sesat. Bila iblis boleh tukar rupa kepada ulama-ulama tertentu. Na'udzubillah. Yang ketiga soalan kita, bukan soalan lah, pencerahan. Berdasarkan surah Al-Hijr ayat 42. Surah Al-Hijr ayat 42. Mustahil Allah beri kuasa pada syaitan untuk mengalahkan Nabi dan menyesatkan manusia. Nabi Sulaiman orang yang ikhlas. Dan Allah dah sebut, orang ikhlas takkan boleh ditumbang, takkan boleh ditewaskan oleh iblis. Dan yang paling jelas, ini hujah yang paling jelas. Berdasarkan riwayat tadi, jin dah tunduk, betul tak? Berdasarkan riwayat tadi, jin dah tunduk sebab jin tolong cari cincin tu di laut. Tetapi berdasarkan Quran, ayat kita baca tadi, syaitan dah tunduk belum sebelum peristiwa ni? Belum. Jadi jin pergi bantu Nabi Sulaiman cari cincin, sedangkan peristiwa ini belum lagi membabitkan syaitan ditundukkan, jin ditundukkan. Maka bila bercanggah dengan Quran punya keterangan, maka kita tolak ke tepi, insya-Allah. Ya. Pendapat yang kedua. Semua dah bersedia belum dengan pendapat yang kedua? Siapa-siapa yang rajin buat peta tu, masya-Allah, saya sangat hargai. Dari dia belum untuk pendapat kedua ni? Okey. Pendapat yang kedua juga Israiliyat, juga kita tidak boleh untuk meletakkannya sebagai ilmu untuk kita tadabbur. Ceritanya macam ni, Nabi Sulaiman ada anak. Dia ada seorang anak, satu-satunya anak yang menjadi harapan untuk meneruskan kuasa. Lalu Nabi Sulaiman sangat risau, syaitan akan kacau anak dia ni. Sebab apa? Syaitan memang perit, sakit, bekerja bawah manusia yang bernama Nabi Sulaiman. Mereka ni dah lama berdendam kerana mereka terpaksa taat. Kalau tak taat, jadi kena seksa oleh Nabi Sulaiman. Jadi syaitan tak nak selepas Nabi Sulaiman wafat, mereka terus terseksa jadi kuli, jadi pekerja, jadi hamba kepada anak Nabi Sulaiman pula. Lalu baginda Nabi Sulaiman dapat baca syaitan ni nak buat macam-macam kepada anaknya. Maka dia sembunyikan anak dia di mana? Cuba teka Tia. Nabi Sulaiman, dia nak sembunyikan anaknya di mana? Teka-teka je. Agak-agak je. Kaibaha tadi, mana Kaibaha tadi? Hud rumah ngaji Johor tadi. Okey, Tia kata sembunyi di laut. Oi, kesianlah, mati lemas. Takkan sembunyi dalam laut? Nak sembunyi kat mana? Okey, nak sembunyi kat mana? Singgah sana, syaitan boleh jumpa. Maka, nampak gaya tak ada yang teka dengan betul? Ada lagi nak cuba teka? Simpan dalam peti. Siapa kata atas angin tu? Siapa kata atas angin tadi tu? Rumah ngaji kena bagi hadiah tu. Ya, kena bagi hadiah yang bersifat kipas angin, yang menyejukkan. Sebab puan telah memberi satu jawapan teka-teki yang hampir selari dengan riwayat yang kedua, Israiliyat. Baginda perlu bantuan angin. Angin, bawa anak saya sembunyikan di atas awan sana. Atas awan tu. Sembunyi atas awan. Kononnya setan tak boleh pergi atas sana. Ya Rabbi ya Karim. Lalu Nabi Sulaiman mendapati bila anak pergi ke atas awan tu, jin bawa anak sembunyi di atas awan nak elakkan daripada iblis datang. Bukan jin. Maafkan saya, angin. Angin bawa anak tu pergi atas awan. Anak tu mati, meninggal dunia. Tak boleh nak memelihara anak tu daripada mudarat dan keburukan. Jadi, dari satu sudut, saya pun tertanya-tanya, takkanlah orang-orang zaman dulu tak tahu atmosfera. Makin pergi naik tinggi, makin tak ada udara nak bernafas. Dia tu manusia, bila tak ada gas, bahaya nanti. Lalu, angin pun bawa balik mayat anak Nabi Sulaiman. Dan jin pula berkata, tidak ada yang boleh mengelakkan diri daripada maut. So, macam cerita ni baguslah. Nak katanya apa? Sembunyilah kat mana pun, maut tetap akan datang.
So jasadan kat situ adalah anak baginda yang mati selepas dibawa pergi ke awan. Jadi motif riwayat ni macam baik. Nak katanya duduk atas awan pun belum tentu selamat daripada maut. Tetapi still kita kata daripada mana datang cerita ni. Jadi tuan-tuan, Nabi Sulaiman pun kononnya ditegur oleh Allah. Ya, sepatutnya bergantung pada Allah, bukan bergantung pada angin. Sepatutnya bergantung pada Allah. Sembunyi kat mana-mana pun tak ada faedah kalau tak bergantung pada Allah. Jadi itu dua riwayat. So 7 cerita, 7 pendapat, 2 tu kita boleh anggap ia sebagai cerita sahaja. Tetapi 5 poin berikut adalah pegangan kita, salah satu ataupun kesemuanya sekali boleh. Subhanallah. Pertama sekali, ya, jasadan di sini menurut hadis Sahih Bukhari. So kita tafsir ayat dengan hadis. Itu pendekatan tadabbur yang baik, insya-Allah. Sebagaimana disebut oleh Dr. Salah Al-Khalidi ketika mentafsirkan jasadan, beliau berkata wa amamunal hadithul marfu'. Ketika kita nak faham apa makna jasad, di hadapan kita ada hadis. Maka fokus pada hadis berkenaan, tak payah pergi pada yang lain bila anda tidak berkemampuan sebagai orang awam. Maka hadis Sahih Bukhari tersebut saya terjemahkan untuk kita faham makna jasadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abu Hurairah, di mana Sulaiman pernah berkata pada satu hari, la atufanna al-lailata ala 90 imra'atan. Aku akan tawaf, aku akan pergi kepada 90 orang isteriku yang sah sebagai isteri. Ya. Jadi jangan anda bandingkan Nabi Sulaiman dengan syariat Islam, poligami. Poligami Bani Israel bukan 4 orang, tetapi 90 orang lebih dibenarkan dalam syariat terdahulu, tetapi tidak dalam syariat sekarang. Dan kita perlu faham juga Nabi Sulaiman ni pemerintah dunia. Maka tak pelik antara cara negeri-negeri ini ditundukkan ataupun menyerah diri mereka dengan cara perkahwinan. Ya, dengan cara perkahwinan, memberikan anak perempuan raja kepada Nabi Sulaiman. Itu cara terbaik untuk merapatkan dua kuasa yang bertelagah sebelum ini. Okey, jadi Nabi Sulaiman kata malam ni saya akan tawaf 90 orang wanita isteri saya, kulluhunna ta'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Dan insya-Allah 9 bulan selepas daripada malam ni akan lahir 90 orang mujahidin fi sabilillah. Lalu fatafa alaihinna jami'an. Lalu Nabi Sulaiman pun tawaf, maksudnya pergi kepada 90 bilik dalam hanya satu malam dengan 90 orang isteri bersama. Falam tahmil minhum illa imra'atun wahidatun. Tidak ada seorang pun hamil daripada 90 orang tu kecuali seorang. Dan seorang tu pula 9 bulan selepas itu melahirkan anak yang cacat. Bisyikki rajulin, yang bukan sempurna kemanusiaan dia. Ada kecacatan, tidak sempurna anggota tubuh, dan diletakkan anak yang menjadi satu-satunya harapan. Nabi Sulaiman memang harap inilah satu-satunya anak dia yang akan mewarisi kuasa. Tiba-tiba tidak sempurna anggota tubuhnya dan dikatakan meninggal dunia selepas itu. So mayatnya jasadan atas singgasana Nabi Sulaiman. Sedih Nabi Sulaiman. Lalu thumma anab. Lalu baginda istighfar dan menyesali dia melakukan kesilapan. Apa kesilapan dia akak-akak semua? Kalau kita pernah baca surah Al-Kahfi, betul, Ka'azah Jawahi. Jadi hadis menyebut, ya, sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Lau qala insya'allahu lajahadu fi sabilillahi fursanan ajma'un." Kalaulah baginda sebut insya-Allah, pasti akan lahir 90 orang pejuang Islam meneruskan perjuangan Nabi Sulaiman. Subhanallah. So apa kita belajar? Macam tak logik. Memang kita rasa macam tak logik. Tak logik manusia satu malam 90 orang isteri, tak logik. Dari sudut tenaga, dari sudut kekuatan fizikal seorang lelaki, tak logik. Tetapi jangan guna logik. Kata Dr. Salah Al-Khalidi, ulama tafsir Jordan, ini mukjizat. Kadang-kadang kita susah nak faham apa maksud ahli syurga mempunyai ramai isteri, ramai bidadari.
So kita boleh faham dengan kemampuan Nabi Sulaiman dalam satu malam. Dan baginda bukan manusia rajulun syahwani. Tidak. Baginda bukan lelaki yang mementingkan hawa nafsu. Tidak. Sebab apa? Ucapan baginda disebut oleh Nabi SAW. Nabi dah awal-awal defend kemaksuman Nabi Sulaiman, iaitulah dia bukan nak perempuan tu. Dia nak anak 90 orang mujahidin fi sabilillah. Cuma kesilapan kecil baginda tak sebut insya-Allah sahaja. So betapa besarnya makna insya-Allah. Anda jangan yakin sangat dengan logik anda bersama dengan isteri anda anak akan lahir. Jadi kat sini kita nampak beliau bukan rajulun syahwani, bahkan rajulun mujahidin. Seorang lelaki yang cintakan jihad. Lepas aku mati, anak-anak aku macam mana? Ni legasi saya sebut tadi ni. Hadis ni mengajar kita, bila kita tak ada nanti, anak-anak kita akan bawa kebaikan tak pada masyarakat Malaysia dari sudut agama. Anak-anak kita 3 orang ni, dia boleh tak menyebabkan lebih ramai orang masuk Islam? Kita kena fikir benda macam tu. Atau anak-anak kita hanya mewarisi empire bisnes kita sahaja. Maka terima kasih hadis Sahih Bukhari, kerana membantu kita lebih faham makna jasadan. Iaitulah Allah tegur Nabi Sulaiman, walaupun berniat baik, tetapi kalau tidak disebut insya-Allah, maka engkau seolah-olah melihat dunia ini bergerak dengan logik. Lelaki perempuan bila bersama, ya akan ada anak. Tidak. Semuanya bergerak dengan izin Allah. Walaupun bersama, dengan kuasa Allah, anak tak ada. Lihat saja Sarah dan Nabi Ibrahim AS bersama, tetapi tidak dikurniakan anak. Tengok Zakaria dan isterinya bersama, tidak dikurniakan anak. Semuanya berlaku dengan izin Allah. Dan kalau Allah Ta'ala bagi izin, seorang wanita yang tidak pernah disentuh lelaki, tetapi ada anak dalam kandungan, ia tidak perlu rasa pelik. Itu berlaku pada Maryam. Itu berlaku pada Sarah. Umur 90, dikurniakan Allah Ishak dalam rahim beliau. Jadi kat sini kita belajar, tuan-tuan. Terima kasih Nabi SAW kerana membantu kita memahami makna jasadan, iaitulah cerita Nabi Sulaiman. Adapun, ya, walaupun begitu, saya kena ada perkataan cuma. Ada cuma kat sini. So, sebab apa saya kata cuma? Saya nak lorong tuan-tuan, akak-akak semua dengar saya minggu depan. Saya akan akhiri dengan lagi 4 pendapat. So, hari ni minta maaf 3 je. Intro panjang sangat. So, hari ni kita belajar pendapat yang baik untuk kita pegang adalah jasadan berdasarkan hadis Nabi tentang Nabi Sulaiman. Tadi tu lupa sebut insya-Allah. Tetapi lagi 4, anda kena hadir minggu depan. Lepas tu saya kata cuma. Sebab bila saya kata cuma, maknanya anda ternanti-nanti 4 hujah yang mungkin lebih kuat daripada hujah yang ini. Sebab apa? Para ulama tafsir kata apa? Ya, seperti Ibnu Ashur kata apa? Walaysa fi kalamin nabi anna dhalika ta'wilu hadhihi al-ayah. Wala wada'a al-Bukhari wala Tirmidzi al-hadits fi tafsir min kitabaihima. Maksudnya apa? Walaupun hadis Sahih Bukhari, tetapi Nabi punya sabda tadi bukan menghuraikan ayat 34 surah Sad. Nabi bawa cerita Nabi Sulaiman dengan 90 orang isteri tadi bukannya dalam konteks sahabat tanya makna jasadan. Bukan Nabi menghuraikan makna jasadan, cuma Nabi menyampaikan cerita Nabi Sulaiman. Wa hadithu an bani Israil wala haraj. Nabi menyampaikan cerita tentang nabi-nabi Bani Israel. So, bila Nabi menyampaikan, dia bukan Israiliyat. Dia adalah Quran dan Sunnah. Dia adalah wahyu yang benar. Cuma Nabi bukan menghuraikan makna jasadan. Tu cumanya tu. Jadi, Sya'rawi pun kata begitu. Nabi bukan menghuraikan makna jasadan. Maknanya apa? Cerita 90 orang isteri itu tak ada kena-mengena dengan cerita ayat 34 surah Sad. Cuma kalau kita orang awam berpegang pada hadis berkenaan pun dah okey. Dah boleh. Dah okey. Cumanya kalau anda dengar nanti pendapat orang lain berbeza, jangan kata, kamu ni tak ngaji, saya yang ngaji. Tak. Kita kena kata pada diri kita, aku kena ngaji lagi ni minggu depan. Ustaz Syahri berhutang lagi 4 pendapat. Ni makna ngaji saya nak sebut ni. Jadi itulah serba sedikit. Jadi anda pun ya boleh dengar minggu depan. Saya tak berani nak pergi pada 4 lagi pendapat. Dia akan membawa kita kepada masa yang agak panjang dan saya pun terpaksa balik Kelantan.
saya berhenti setakat tu dulu insya-Allah. Ada apa-apa soalan saya boleh raikan? Jangan marah ya. Ada 4 pendapat yang saya fikir anda kena pertimbangkan juga untuk faham makna jasadan. Perkataan jasadan je pun. Tetapi subhanallah. Sebab itulah. Sebelum Allah papa cerita Nabi Sulaiman, ayat 34, Allah sebut sesuatu pada ayat 29. Cuba akak-akak naik atas sikit ayat Quran tu. Cuba akak-akak naik atas sikit muka surat 455 tu. Adakah anda bersama dengan anda Quran? Cuba naik atas sikit ayat 29. Allah kata apa? Ada tak perkataan tadabbur? Maknanya apa? Kalau anda perhatikan dengan mendalam, anda akan menemui sesuatu yang berbeza daripada yang ditemui oleh orang lain. Tadabbur menyebabkan anda melihat cerita berkenaan dari pelbagai perspektif. Saya bagi hint untuk minggu depan. Pertama sekali, kita akan tengok pendapat salaf. Pendapat Ibnu Abbas, pendapat Mujahid, pendapat Al-Hasan, pendapat Qatadah, dan pendapat mereka simple sahaja tetapi sudah boleh memberi pengajaran. Tapi saya tak nak sebut. Nombor 2. Pendapat yang kedua adalah jasad itu adalah Nabi Sulaiman sendiri. Ini disebut oleh Ar-Razi, ini disebut oleh Nu'man Ali Khan, ini disebut sebelum Ustaz Nu'man tu ada lagi Sya'rawi, ini juga disebut oleh Islahi. Tapi apa makna jasad tu Nabi Sulaiman? Mereka ada kekuatan hujah mereka, subhanallah. Itu nombor 2. Nombor 3, jasadan di situ adalah berhala. Dan dia ada kaitan dengan isteri Nabi Sulaiman. Ia berdasarkan surah Taha ayat 77. Yang juga mention jasadan itu merujuk pada berhala. Jadi mentafsirkan jasadan dengan jasadan daripada surah lain adalah kaedah-kaedah yang diambil oleh para ulama untuk memahami ayat. Dan ia dibolehkan asalkan tidak mendatangkan makna yang bercanggah. Itu nombor 3. Ya. Dan nombor 4, melihat kepada sejarah Yahudi. Sesuatu telah berlaku kepada anak Nabi Sulaiman. Namanya Rehoboam. Saya tak tahu apa sebutan betul, tetapi anak Nabi Sulaiman, anak Nabi Sulaiman, betul. Anak Nabi Sulaiman ada seorang je. Dan dia ada masalah. Jadi bagaimana kita memahami 4 pendapat ini? Selamat datang kepada minggu depan, insya-Allah. Okey, itu saja akak-akak semua. Saya harap walaupun satu hadis sahih saya sebut, anda dah dapat pengajaran. Apa dia? Kepentingan untuk sentiasa beradab dengan Allah bila bercakap tentang 9 bulan. 9 bulan lagi. 9 bulan lagi. Tak payah 9 bulan. Esok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Iaitulah jangan kita lupa sebut insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih. Ada apa-apa soalan? Insya-Allah.